Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribu untuk berita Borneo Today TV malam ini. Kita ke laporan mesyuarat kedua penggal pertama Sidang Dewan Undangan Negeri ke-16. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan terus mempertingkatkan usaha memperjuangkan hak-hak negeri Sabah seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Perjuangan hak-hak Sabah itu akan dilakukan melalui Majlis Khas MA 63 yang telah ditubuhkan pada 2 Disember oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Abidin Madingkir berkata Majlis Khas MA 63 itu akan dianggotai oleh Ketua Menteri, Setiausaha Kerajaan Negeri dan Peguam Besar Negeri. Abidin berkata demikian semasa ucapan penggulungan Jabatan Ketua Menteri di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah hari ini. Katanya majlis khas itu akan menguruskan hal berkaitan perlembagaan dan status samarata, keselamatan dan pendatang asing serta sosial ekonomi termasuk pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Menurutnya, salah satu jawatan kuasa di bawah majlis khas itu adalah jawatan kuasa kerja keselamatan. Jawatan kuasa ini akan membincangkan isu-isu berkaitan tuntutan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak berhubung isu keselamatan negeri khususnya isu pekerja asing dan masalah pendatang asing tanpa izin parti. Untuk makluman hal yang berhormat dari Senalang, Kerajaan Negeri akan terus mempertingkatkan usaha dalam memperjuangkan hak-hak negeri Sabah yang telah diperuntukkan dalam MA 63 melalui Majlis Khas MA 63 yang telah pun ditubuhkan pada 2 hari bulan Desember 2020 oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Yang amat berhormat Ketua Menteri, Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Peguam Besar Negeri Sabah turut menganggotai Majlis Khas MA 63 tersebut. Majlis Khas tersebut akan mengurus hal berkaitan perlembagaan dan juga status samarata, keselamatan dan pendatang asing serta sosial ekonomi termasuklah pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Menyentuh mengenai isu tanah di bawah rancangan Malaysia ke-12, Kerajaan Negeri juga telah meluluskan satu program baru iaitu Program Pengukuran Tanah Hak Adat Negeri NCR dengan siling peruntukan 2.5 juta ringgit. Ia akan dilaksanakan melalui Jabatan Tanah dan Ukur sebagai tambahan kepada peruntukan Program Tanah Anak Negeri Sabah Pantas dari Kerajaan Persekutuan. Dalam masa sama, Kerajaan Negeri juga meneruskan program pantas di beberapa daerah yang dikenal pasti di Sabah, termasuk Tunku dan Kota Blud. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan menggantikan empangan papar kaiduan dengan projek bekalan air Kota Kinabalu Pasar 3 bagi menyelesaikan masalah bekalan air di negeri ini. Pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Limus Juri berkata, kajian bagi melaksanakan projek bekalan air tersebut telah dibuat oleh Institut Kajian Pembangunan IDS dan Universiti Malaysia Sabah UMS. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan dikemukakan Jenny Lasimbang di AP Kepayan mengenai status projek yang akan menggantikan empangan papar di persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah siang tadi. Limus berkata adalah menjadi misi kementerian untuk memastikan masalah air di Sabah bukan hanya di pedalaman tetapi juga di bandar dapat diatasi. Dengan projek ini, kementerian percaya masalah air di daerah Papar dan Kota Kinabalu dapat diatasi.
Terdahulu, ketika menjawab soalan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin, PN Nabawan, mengenai masalah bekalan air di pedalaman, Limus berkata kementeriannya bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan bekerjasama bagi mengatasi masalah bekalan air di kawasan pedalaman. Katanya, kerajaan menyasarkan untuk menyediakan 100% bekalan air terawat di kawasan luar bandar menjelang 2035. Di bawah Belanjawan Persekutuan 2021, sejumlah 450 juta ringgit peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di Sabah. Melalui peruntukan itu, 5 kawasan akan dilaksana BALB, iaitu Kemabong, Tenem, Kiulu Tuaran, Ranau, Suk dan Kampung Ulu Bakut, Tuaran. Kesemua projek ini merupakan perancangan jangka panjang dan akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kemudahan internet di pedalaman Sabah dipertingkatkan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi menambah baik kemudahan internet di kawasan pedalaman di Sabah. Menterinya, Datuk Yaakob Khan berkata kerajaan akan membina lebih banyak menara baru untuk mempertingkatkan jaringan jalur lebar muda alih di negeri ini. Di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, sebanyak 423 menara baru akan dibina untuk meningkatkan perkhidmatan jalur lebar muda alih. Usaha itu juga untuk menaik taraf 2,221 alat pemancar komunikasi kepada teknologi 4G. Kesemua inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat bermula tahun ini sehingga 2022. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan lisan Datuk Muhammadin Ketapi, warisan segama mengenai usaha menaik taraf kemudahan internet dan capaian komunikasi di negeri ini. Menerusi jendela yang diumumkan Perdana Menteri pada 29 Ogos lalu, penambahbaikan infrastruktur digital dilaksanakan secara berfasa. Ia bagi memberikan kualiti perkhidmatan yang sama rata antara kawasan bandar dan luar bandar. Tambahnya, kerajaan negeri akan sentiasa memberikan kerjasama kepada SKMM dan bertindak sebagai pemudah cara dalam proses kelulusan tapak dan proses-proses perolehan yang lain. Pihak kementerian dan SKMM sedia maklum permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan rakyat di kawasan-kawasan pendalaman negeri Sabah. Justru itu, seperti yang disarankan oleh Yang Berhormat Kedamaian tadi, bahawa pihak kementerian saya juga telah berbincang dengan beberapa syarikat yang boleh memainkan peranan untuk membantu menyelesaikan malahan menambahbaikan yang sedia ada dalam memudahcarakan rakyat mengakses kepada internet kita. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Kedamaian bahawa mungkin ada keperluan untuk kita membantu pelajar-pelajar di kawasan-kawasan yang tidak mendapat liputan internet ini. InsyaAllah pihak kementerian akan memberi perhatian. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar akan mengaktifkan badan pelaburan di bawah Taman-Taman Sabah TTS bagi mempertingkatkan hasil agensi tersebut. Menterinya, Datuk Jeffrey Arifin berkata, badan pelaburan yang dikenali sebagai Sabah Parks Eco Sendirian Berhad akan memainkan peranan bagi memastikan TTS mampu menjana ekonomi bagi menambah baik kemudahan pelancongan di negeri ini. Dalam usaha melindungi dan memelihara sumber biodiversity di kawasan taman di bawah kendalian TTS, beberapa strategi akan dilaksana di bawah Pelan Strategik Taman-Taman Sabah 2025. Jeffrey menjawab pertanyaan lisan Datuk Raimi Unggi, Adun Dilantik,
mengenai usaha penjagaan hutan asli dan hidupan liar di kawasan TTS dalam jangka panjang. Jeffrey berkata, kementeriannya melalui TTS juga sedang dalam proses penyediaan dokumen pencalonan Kinabalu Geopark untuk diiktiraf sebagai tapak UNESCO Global Geopark. Kinabalu Geopark telah diisytiharkan sebagai tapak geopark kebangsaan pada 18 Mac lalu. Ia merangkumi kawasan keseluruhan Taman Kinabalu, daerah Kota Blud, Kota Marudu dan sebahagian daripada Ranau dengan keluasan 4,750 km persegi atau 475,000 hektar. Dengan itu, 2 jawatan kuasa ditubuhkan untuk memantau dan mengkoordinasi Kinabalu Geopark, iaitu Jawatan Kuasa Pemandu Geopark Sabah dan Jawatan Kuasa Koordinasi Kinabalu UNESCO Global Geopark. Kerajaan negeri akan menilai semua keperluan samada untuk mengekalkan larangan ekspor balak maupun membuka semula ekspor tersebut, kata Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Dato' Abidin Madingkir. Berkaitan dengan cadangan, meneruskan larangan ekspor balak yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Darau, kerajaan akan menilai ke semua keperluan dari pelbagai sudut sama ada akan terus mengekalkan larangan ekspor balak atau mempertimbangkan pembukaan semula ekspor balak. Keperluan ini akan mengambil kira keperluan jangka masa pendek, sederhana, dan juga masa panjang ke semua pihak. Dalam pada itu, kerajaan juga akan menjalankan kajian sosial baseline di kawasan yang terlibat dalam pertikaian tanah antara penduduk kampung dan Sabah Forest Industry SFI. Isu di sini yang ditimbulkan ialah penempatan penduduk kampung yang sudah tinggal lama di dalam kawasan SFI. Jadi untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, perkara ini sekarang sudah sampai ke pengetahuan kita kerajaan. Kita sedang mengkaji. Satu jawatan kuasa telah dibentuk untuk mengkaji perkara ini. Jika sekiranya penempatan orang-orang kampung ini sudah lama di sana, dan kita berharap apabila kita berunding dengan syarikat yang akan mengusahakan SFI ini, kita akan pastikan, kita akan tentukan syarat supaya penempatan perkampungan yang sudah lama di dalam SFI ini, supaya mereka benarkan, keluarkan untuk menjadi perkampungan kampung-kampung untuk orang-orang yang telah lama ini. Katanya kajian itu akan menentukan sebarang tindakan yang akan diambil dalam menyelesaikan isu berkenaan kelak. Mengikut rekod Jabatan Perhutanan Sabah, kawasan Tanah Kampung berada di kawasan SFI hanya melibatkan 3 buah kampung, iaitu Kampung Pakiak 11 buah rumah, Kampung Tunas Baru 25 buah rumah dan Kampung Lumampau 5 buah rumah. Abidin berkata kerajaan negeri sentiasa mengambil perhatian tentang kawasan tanah kampung yang berada dalam kawasan hutan simpan. Dengan itu, tindakan untuk menyelaras perkara ini akan dilakukan secara berperingkat. Sabah perlu menetapkan semula keutamaan dengan tumpuan kepada aspek mikroekonomi. Datuk Seri Saleh Said Keruak, BN Usukan berkata, langkah itu penting bagi memelihara, menyokong dan membantu pemain kecil ekonomi di negeri ini. Beliau berkata, pemain kecil ekonomi adalah peniaga, pekerja dan usahawan kecil, termasuk pemandu Grab, peniaga warung, pekerja runcit, pekerja sektor pembinaan, petani, peladang, nelayan dan pekerja bebas yang paling terjejas pendapatan mereka akibat pandemik COVID-19 yang menyaksikan golongan itu mengharungi norma baru.
Saleh turut mencadangkan 3 perkara yang perlu diberi keutamaan bagi membantu pemain kecil ekonomi terbabit. Katanya, pertama, kerajaan perlu meneruskan projek pembinaan infrastruktur dan perumahan untuk menggalakkan peningkatan aliran wang dalam ekonomi tempatan sekaligus meningkatkan keyakinan para pelabur dan komuniti tempatan. Kedua, beliau turut menekankan pentingnya kerjasama dan penyelarasan fasiliti atau kemudahan sedia ada seperti dana, grant atau pinjaman wang agar benar-benar memudahkan dan membantu golongan terbabit. Selain itu, ketiga, beliau berkata kerajaan perlu menyediakan pasaran bersesuaian untuk pemain kecil ekonomi. Beliau berkata, riset keutamaan bukan satu tindakan drastik, tetapi bertujuan untuk meningkatkan prestasi. Menurutnya, rakyat Sabah perlu bersedia untuk meneruskan kehidupan dengan norma baru. Beliau memberi contoh riset yang dimaksudkan. Sebagai contoh, apabila prestasi telefon pintar kurang memuaskan, maka perlu riset telefon tersebut untuk memperbaiki prestasinya. Norma baru ini sudah menuntut masyarakat untuk berfikir di luar kotak. Beliau membahaskan Belanjawan Negeri 2021 di Dun Sabah siang tadi. Selain itu, Saleh berkata, kerajaan perlu meneroka potensi-potensi baru ekonomi, khususnya yang melibatkan sektor perikanan, pertanian dan pelancongan. Yang penting kita bekerjasama. Yang penting pada saya pada ketika ini, bagaimana kita tentukan duit itu turun ke bawah. We need money to be circulated in the economy. Itu yang paling terpenting. Kalau tidak ada duit circulated in the economy, kita hanya sedemikian saja. Dari sinilah harapan saya dan Beliau turut mencadangkan beberapa perkara bagi memacu pembangunan di Usukan. Katanya, ini termasuk penjenamaan semula Usukan sebagai gerbang dan sebahagian daripada satu kumpulan daerah-daerah kawasan utara Sabah sebagai Northern Sabah. Katanya, ia mirip pada konsep penjenamaan yang lazim dilihat di negara-negara maju. Bagi membantu merealisasikan cadangan itu, Saleh berkata adalah penting pelaksanaan Lebuh Raya Pen Borneo dipercepatkan. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat dengan 252 kes dilaporkan hari ini berbanding 247 kes semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 34,977 kes. Tiada kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Masidi Manjun berkata, satu kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini iaitu kluster pengginatan di Ranau yang mencatatkan 47 kes positif setakat ini. Daerah Kudat dan Keningau bertukar dari zon jingga ke zon merah. Manakala daerah Pitas bertukar dari zon jingga ke zon kuning dan daerah Keningau bertukar dari zon merah ke zon jingga. 394 pesakit di Sabah telah sembuh hari ini, manakala 1,707 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat ini, 302,539 bakul makanan telah diagihkan. Sekian berita Borneo Turi TV malam ini. Saya Salvinus Saribu.